tambahan yang dikemukakan, tapi mengambil kira beberapa pertimbangan yang dasar yang harus kita teliti. Perbekalan tambahan 2012 28.5 bilion ringgit mengurus dan juga pembangunan. Dan kalau kita tidak dapat unjuran perubahan kepada statistik bagi hasil, terimaan balik pinjaman dan KDNK, nisbah defisit melonjak ke paras 49%. Ini bermakna unjuran tiap tahun, dan ini telah kita keluarkan dan sebut saban kali dalam belanjawan dan juga belanjawan tambahan. Unjuran itu selalu jauh lari dari angka yang disebut oleh Menteri Kewangan dalam pembentangan. Dan yang dicadangkan oleh Menteri Kewangan yang berhormat dari Pekan ialah kemerosotan dalam usaha pengukuhan fiskal berbanding 2011, sama ada dari segi peratusan kepada KDNK 4.9 berbanding 4.8, atau jumlahnya 46.5 bilion berbanding 42.5 bilion ringgit. Momentum pertumbuhan ekonomi juga diakui menurun kerana kadar pertumbuhan suram 4.1%. Maka unjuran program transformasi ekonomi ETP yang disebut dalam basis dasar BN tentu akan menghadapi masalah kerana KDNK 2013-2014 pasti akan jauh rendah daripada sasaran 6%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri umpamanya menekankan dalam jawapan tambang di Parlimen, dan kita harus juga memberi teguran dan jawapan-jawapan itu terutama dari sudut angka dan keuangan. Tidak boleh dibuat sambil lewa bahawa kita boleh jangka sekian peratus ataupun mampan. Kerana kemampanan itu, seperti mana saya tegaskan sebelum ini, itu lumrah diterima oleh Bank Negara, Kementerian Kewangan, Perbendaraan, Unit Perancangan Ekonomi, tidak pernah berbeza. Iaitu untuk ekonomi Malaysia itu mampan harus mencapai target 7%. Ya, tidak semuanya boleh disalahkan kepada kerajaan kalau tidak capai. Tapi untuk menteri memberi gambaran bahawa pencapaian lebih rendah itu akan menjadikan ekonomi mampan, itu tentulah kenyataan tidak benar. Yang masalah yang saya nak tekankan di sini ialah unjuran mengurangkan defisit nisbah kepada KDNK ke paras bawah 3% yang menjadi target yang Berhormat Menteri Kewangan selama ini menjanjikan di Dewan bahawa menjelang 2015 tetap akan dipertahankan defisit ke paras 3%. Tetapi angka menunjukkan ia berjauh melanggar jaminan tersebut. Ini seperti mana kita tekankan berkaitan dengan tata kelola, governance kerajaan persekutuan. Kerana kalau kita lihat objektif belanjawan tidak boleh lagi untuk menyediakan kerangka telus supaya semua pihak mampu meneliti keuangan sektor awam, memantau operasi dan transaksi kerajaan, dan tentunya membuat penilaian dan penyemakan prestasi kerajaan sebelumnya. Kemudian memastikan urus tadbir, pertanggungjawaban atau accountability dengan mekanisme kawalan yang ketat. Dan ketiga, menjamin, kalau ingin menjamin matlamat belanjawan tercapai dan tidak tersasar
daripada belanjawan lebihan yang disebut sebelum ini. Saya akui seperti mana disebut oleh YB Tuaran dan lain-lain bahawa belanjawan tambahan itu ada kalanya diperlukan. Tapi saya tidak fikir belanjawan tambahan itu menjadi suatu kebiasaan lazim, penambahan tiap suku tahun sehinggakan unjuran itu nyata meleset. Ada kalanya diperlukan, tetapi dalam belanjawan, pengalaman saya melihat sejak 2008 ternyata ia menjadi amalan. Kalau kita luluskan bulan November, kita boleh pasti bahawa angka itu tidak akan tepat kerana semua unjuran akan berubah dalam suku tahun yang pertama. Diusulkan perbelanjaan untuk SPR. Ini disentuh oleh beberapa yang berhormat sebelum ini dan saya percaya akan ditekankan. Cuma saya nak mengambil kesempatan ini menekankan bahawa walaupun jumlah pertambahan belanja untuk SPR itu begitu tinggi, tetapi prestasi SPR itu tentu tidak memuaskan. Ahli-ahli yang berhormat dari BN sering mencabar kita. Kerana selain daripada dakwah kekal, tidak ada isu lain yang dibangkitkan. Tidak ada isu pengundi hantu. Tidak ada isu pengundi asing. Tidak benar. Mereka baca utusan dan tonton TV3. Tapi kalau dia dengar dan teliti petition dikemukakan, banyak kes yang dibawa yang melibatkan pengundi asing atau pengundi hantu, termasuk yang dibawa oleh Libaran. Petition Libaran menyebut khusus wujudnya pengundi-pengundi yang bukan menjadi warga negara dalam senarai. Dan ini juga dikaitkan dengan kenyataan yang dibuat sebelumnya. Ada beberapa lain petition lain yang menyebutkan tentang cara soal kata bahawa tidak pernah berlaku blackout, lampu padam semasa pengiraan undi. Bukan saja sekali yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Sebab tu saya usulkan Yang Berhormat Menteri dalam jawapan-jawapan ini lebih serius dan tidak lucu sebenarnya. Karena kalau tengok teliti kan serius. Soal serius ini kalau kelucuan tidak dapat menjawab. Umpamanya di Baram, power failure. Dari 7.45 malam, 5 Mei, 45 minit. Ya. Dan ini termasuk di Klias, di Beaufort. Dan ini dijelaskan dengan teliti dan dibawa untuk pertimbangan mahkamah, tentu mahkamah memutuskan. Saya hanya mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan bahawa apa yang didakwa oleh ahli yang berhormat tatkala membahaskan isu SPR seolah-olah tidak ada asas lain daripada dakwa kekal. Itu tidak benar. Itu saya ingin betulkan. Umpamanya dalam kes lain, Tapah yang juga menjadi kes mahkamah sekarang memaklumkan untuk pertimbangan menteri supaya jawapan itu lebih jelas. Kerana ini menunjukkan kelemahan dan kecuaian, malah salah laku SPR dalam mempertahankan bentuk penipuan ini. Kerana dalam kes yang khusus ini dibawa bagaimana SPR mengizinkan kaki tangan malih daerah mengangkut keluar peti-peti undi dari lock-up. Tidak pada ketika yang dibenarkan. Kemudian isu penipuan apabila bilangan undi melebihi bilangan kertas undi ini keluarkan. Kertas undi segamat umpamanya. Maaf. Balik pulau, maaf. Kertas undi 500 700 keseluruhan kertas undi diterima oleh pegawai pengurus. Bilangan yang ada 424. Borang 14 sebut 556. Jadi walaupun dikatakan ini satu yang terkecuali, tapi banyak sangat exceptions to the rule.
walaupun tidak dilapor begitu rupa. Dan di Machang hal yang sama berlaku. Jumlah kertas undi yang patut berada dalam peti undi 667. Dalam Gazet Pilihan Raya 552. Tapi saya Matampau. Saya Matampau dalam menaraikan antara salah lakunya. Adakah Matampau juga punya pengetahuan bahawa sebagai contoh untuk Dun Nusajaya yang ditandingi oleh Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub, kertas undi beliau berada di Dun Mahkota, kertas undi itu berada di Dun Mahkota dan telah dibuat laporan polis. Dan juga ada kertas undi untuk Salahuddin Ayub juga berada di Selayang dan telah ada laporan polis. Bagaimanakah kertas undi begini boleh berada di tempat lain? Ya, ini memang keistimewaan SPR. Bukan saja pengundi hantu, kertas pun hantu. Dan sepatutnya SPR jawab dalam ketegangan itu agak lebih bertanggungjawab. Dia tidak hanya mengatakan ini pembangkang atau pakatan rakyat hipokrit. Ini bukan kerja SPR. SPR biar kalau nak jawab tu biar orang politik UMNO ke BN jawab, kita faham kalau perbalahan politik begitu rupa. Tapi kalau SPR dia mesti tertakluk kepada peraturan. Dia tidak boleh jawab dengan satu sikap dan pandangan begitu memihak. Dan ini yang menyebabkan hilangnya keyakinan rakyat kepada SPR. Pertamanya penipuan berlaku, keduanya cara dia kendali. Ya. Walaupun saya akui Tan Sri Aziz sebagai pengurusi ada membuat kenyataan yang lebih bertanggungjawab bila soal dakwah kekal berbanding dengan timbalan dia. Dalam perbahasan belanjawan dalam isu yang lain, kita juga bangkitkan dalam perbahasan awal yang tidak disentuh dan dijawab dengan memuaskan. Saya bimbang kalau tradisi ini begitu berlaku. Parlimen tidak dapat maklumat yang tepat. Saya bagi contoh untuk pengetahuan Yang Berhormat Menteri dalam kes Bank Pembangunan. Bila Bank Pembangunan meluluskan 500 juta ringgit kepada Tan Sri Kenneth Assurance, itu memang limit pinjaman yang boleh diluluskan oleh Bank Pembangunan. Jawapan Menteri mengikut peraturan semua sesuai. Persoalan saya ialah semua orang termasuk di Kementerian Kewangan dan Bank Pembangunan tahu bahawa pembangunan itu tidak ditubuh sebagai bank komersial biasa. Tujuannya juga ialah menjana pertumbuhan, memberi peluang kepada usahawan-usahawan baru, terutama Bumiputera. Saya nak tanya sebab itu. Jawapan yang lebih ikhlas dan tepat dari Menteri sepatutnya ialah mengapa 500 juta ringgit boleh diluluskan begitu rupa dengan mudah kepada seorang usahawan yang bernama Tan Sri Kenneth Assurance yang kaya, tetapi tidak boleh diluluskan kepada usahawan sederhana atau kecil termasuk Bumiputera. Dan apakah rasional Bank Pembangunan di bawah pemantauan Kementerian Kewangan? Menteri Kewangan kata masing-masing bank ada lembaga, masing-masing bank ada jatuh kuasa pelaporannya, tak boleh kita campur. Itu jawapan, bukan jawapan Menteri. Sebab itu yang jadi Bank Bumiputera dulu begitu jawapannya. Tugas kementerian, terutama menteri, ialah memastikan bank yang di bawah pengawasan menteri itu tunduk kepada kerangka dasar yang diputuskan oleh kerajaan dan dipantau oleh menteri. Jadi oleh untuk menjawab mengatakan ada board, maka tidak akan berlaku berperwajah kalau jawapan begitu. Liability 11 bilion ringgit. Kerugian mas, tanggungan yang disebut oleh mas 11 bilion. Akhirnya yang membayar kerajaan. Dengan kerugian mas dengan yang disebut oleh mas ni yang akhirnya menyaman Tan Sri Tajuddin Ramli. Tapi bila dibawa kepada ke mahkamah disaman oleh Tajuddin, apa yang berlaku? Kerajaan terpaksa bayar. Tajuddin mendapat 500
89 juta ringgit. Jadi untuk menteri mengatakan ini tanggungjawab lembaga dengan menafikan kenyataan bahawa tanggungjawab akhirnya ialah kepada menteri dan kementerian bertanggungjawab. Jadi sepatutnya bagi penjelasan dan tuntut Bank Pembangunan menjelaskan mengapa permohonan ratusan atau ribuan Bumiputera diketepikan dan apa rasional memilih satu bidang yang tentunya bukan strategi. Sudah ada banyak channel di televisyen, orang yang ada modal mampu menjalankan aktiviti perniagaan mereka masing-masing, tapi mengapa memilih untuk mendukung pelaporan yang sedemikian. Ini sebagai saya bagi saja contoh sebagai akhir yang Muhammad yang Ketua untuk menjelaskan supaya jawapan saya fikir untuk perbahasan harus lebih bertanggungjawab. Dan saya merayu bukan saja kawan-kawan di Perkatan tapi juga sebelah sana bahawa kita boleh berbeza pendapat tapi jawapan harus tegas dan tepat. Sebab itu tadi saya bangkitkan soal yang dibangkit oleh Kepala Batas yang dijawab oleh Menteri Dalam Negeri, kerana hal yang sudah jelas ya boleh lenggong, boleh permainkan, tak ada masalah. Itu politik picisan pekat rendah, saya tidak ulas. Tetapi yang nyata di sini ialah apa yang nyata? Yang nyata ada fitnah disebarkan oleh media. Ini kita bahaskan juga peruntukan tambahan daripada kementerian yang berkenaan. Kemudian dinafikan sendiri. Ya, 4 surat ditulis pada Berita Harian. Nafi. Saya tidak keluarkan kenyataan. Ya. Tidak benar kenyataan Kepala begitu. Batas bangun. Kemudian bila dinafikan, tidak ada penafian itu. Ya. Sehingga saya sebut tadi malam tadi, dia datang, dia kata Pak Anwar teruskan. Saya bantu kalau mengambil keputusan untuk menyaman Berita Harian. Ya. Ya, dia semalam di rumah saya di Segambut. Perkhidmatan Pau. Ya. Kepala Terima Batas. kasih kepada Perkhidmatan Pau. Saya tak ada niat jahat untuk bertanya soalan ataupun membangkitkan perasaan berang Perkhidmatan Pau. Cuma saya keluar tadi, saya buat sedikit cek dengan Berita Harian. Saya tanya, sebab saya dapat daripada Merdeka Online, tapi bila disebut dalam Dewan Yang Mulia ni Berita Harian, maka saya keluar. Saya tanya, apakah ada terima nota bantahan yang dikatakan 4 itu? Dicek sampailah ke pejabat legal department, tak ada satu pun nota bantahan yang diterima. Tanpa ada rasa syak, saya cuma nak tanya the authenticity of yang dimaklumkan semalam ketika berada di rumah Perkhidmatan Pau. Apakah itu satu kebenaran? Ataupun satu perkara yang masih lagi dianggap belum diceritakan secara sebenar. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya tidak ada masalah Kepala Batas. Dia tanya, saya jawab. Ini teks dari Yusuf Kala. JK. JK ni di sana dipanggil Yusuf Kala. Teks dia kepada saya dan semalam dia datang, ini teks awal. Teks ini dia keluarkan bila saya bagi tahu kepada Pak Yusuf Kala. Dan dengar. Kalau tidak boleh ulang di luar. Siapa yang jahit? Bangun. Ya. Tak apa ya Muhammad, sila terus. Itu dia passion tukang jerit dari belakang, dia tak berani ke depan. Ya. Dia tak faham Bukan, peraturan soal ni tak ada. 41. Kita boleh beda pendapat. Ya. Memang fungsi. Tapi ini kenyataan yang dikaitkan. Kita terima wang dari Filipina, Turki, Thailand, Indonesia, Amerika, Israel tu akaun lain lagi. Jadi saya kata okey, kalau begitu siapa yang kata Yusuf Kala? Dia jawab ada tulisan Azhari di Berita Harian. Itu tidak benar. Ini JK Yusuf Kala. Dia datang minta undang wartawan Malaysia, saya tolak. Tulisan itu tidak benar Pak Anwar. Saya akan bantah. Baik, dia belum bantah. Jadi bila saya nak ambil keputusan untuk buat kenyataan sidang media di sini, dia bawa. Ini dia keluarkan, saya sudah hantar 4 surat bantahan kepada CEO Berita Harian, Ketua Pengarang Berita Harian, Eksekutif Berita Harian dan Ketua Pengarang Kumpulan. Ini
teks dari Yusuf Kala. Saudara, tak apa kalau nak pertikai. Tapi semalam, dia bagi laluan kepada saya. Dia kata, Pak Anwar, teruskan, saya bantu. Sebab itu fitnah. Ya, Ya. dua orang yang bangun putatan. Jadi kalau soal berita harian Nafita apa berita harian boleh jawab ni mahkamah. Kan ni bukan kali pertama. Ya. You nak bagi tahu kata tapi yang Muhammad Kepala Batas pun tahulah, dia pun Kepala Batas, dia tahulah. Berapa puluh kali dah soal dana. Berapa puluh kali dah. Tak habis-habis lagi. Tanya minta bukti tak payah. Lepas 2 minggu tutup. Lepas tu bawa pula kes lain. Kes account National Bank of Israel. National Bank of Israel, tuduhan pertama itu kepada mantan Perdana Menteri Tun Mahathir. Itu isu lain. Kemudian Straits Times buat kajian. Kata Straits Times, there is no such institution called National Bank of Israel. Itu 99. 2013 keluar balik. Simpan renggam. Dia dah, parti tu nak mati, terpaksa dia bagi backup sikit. Ya. Just to survive. Kemudian ulang, Anwar ada 300 juta. Yang Muhammad Musi, saya rasa pelik jugalah. Dulu saya ada 3 bilion, turun dengan 300 juta saya tinggal. Ya. Tapi politik boleh. Tetapi bila ada kenyataan begitu, saya bagi penjelasan, fair lah. Dituduh saya ambil 3 bilion ataupun 300 juta national account Israel. Sebab kenyataan, ada tak bank itu? Tidak ada. Ada tak tuduhan itu? Tidak ada. Ada tak WikiLeaks report? Tidak ada. Ada keluar dalam media? Tak keluar. Kemudian berdasarkan itu, ada juga yang tukang jerit satu orang. Ya, ada. Ini yang saya rasa saya minta kita memanfaatkan waktu. Debat fakta, bukan debat fitnah. Ya. Ya, putatan. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya berdiri untuk menghormati Ketua Pembangkang. Memang seorang yang kita hormat dari dulu pun. Soal kredibiliti beliau itu seolah-olah ramai yang memperhatikan kredibiliti yang berhormat Pematang Pau. Saya baru terima teks daripada soal Yusuf Jalal itu, inilah kaitannya. Soal penglibatan politik di negeri Sabah, yang mana seorang daripada ahli BN telah terkeliru dengan janji-janji Pematang Pau. Pada 22 hari bulan Jun tahun 2012, beliau telah yang berhormat Pematang Pau telah pun berjanji satu perjanjian yang ditandatangani, ya, bahawa Gombak disuruh diarah untuk mengatur calon-calon PKR di dalam kawasan KDM di negeri Sabah. Betul. Ni orang yang entar ni orang dalaman. Tiba-tiba pada 40 jam sebelum penamaan calon-calon yang disenaraikan oleh APS tu di rumah tiba-tiba ditukar dengan calon-calon yang tidak dipersetujui. Tunggulah Gombak. Ini soal kredibiliti yang dari Yusuf Jalal tu. Dengar dulu. Jadi inikah? Tunggu. Ini teks saya terima ni. Yang ini soalan dia Gombak. Cakap pada Pematang Pau. Ini kena mengenai dengan Gombak ni. Ya. Jadi kenapa? Ya, putatan ringkas ditukarkan ya. Soal ini dipersoalkan kredibiliti yang berhormat Pematang Pau. Ya. Terima kasih Putatan. Kerana ambil berat tentang calon-calon keadilan. Terima kasih. Soal dia ini belanjawan tambahan. Belanjawan tambahan Pematang Pau mengenai calon PKR untuk APS. Isu dia apa dia ni? Maknanya ada tukar pengundian. Saya nak tanya, yang Muhammad pun tahu. Tak ada ke dalam UMNO pertukaran calon sebelum pilihan raya? Ada. Arab pun tahu. Tapi soalnya tak. Soalnya
Itu kalau itu bangkit dengan yang Muhammad Wilfred Bumbering, biar saya settle dengan dia lah. Apa dia masalah dia? Ya. Kalau betul yang dibangkitkan, ya, mungkin benar, saya tidak nafikan. Bagi saya itu non-issue. Ada dicadangkan, orang mencadangkan, calon, kalau kita dapat rekod ada masalah, kita tukar. Ya. Kalau Putatan nak bagi cadangan lain kali, bagi cadangan awal lah, sebelum pilihan raya. Baik. Kepala batas. Kepala batas. Kita balik pada perbelanjaan tambahan. Ada? Nah, tak apa. Sila Perkhidmatan Bawah. Kepala batas. Ya. Okey, terima kasih. Jadi yang Muhammad mesti saya jelaskan tadi, yang peringkat akhir tadi, bahawa dalam perbahasan kita boleh berbeza pendapat, tapi kalau hal-hal yang nyata, kita kena bagi ruang gitu. Bulan Ramadan pun nak maki hamun tak ada guna lah kalau macam tu teruskan. Tapi yang saya minta tadi, yang saya ulang sedikit ialah tentang cara kita kendali persoalan yang dibangkitkan di parlimen, terutama isu-isu yang kita anggap serius. Soal defisit, ya, ataupun soal belanjawan tambahan, atau kelulusan yang saya sebut yang tidak dijawab oleh menteri sama sekali. Sama ada tansih kesyuaran 500 juta dari bank pembangunan. Kalau yang daripada CIMB saya tak kisah. Itu keputusan CIMB sebagai private commercial bank. Ini bank pembangunan, bank yang ditubuh khusus dengan tugas menjana pertumbuhan, bidang-bidang yang belum diputuskan dan juga yang memberi pertimbangan kepada usahawan Bumi Putra. Kemudian soal yang Securities Commission, kelulusan awal, sukuk untuk Tan Sri Syed Mokhtar. Dan ketiga soal Tan Sri Ananda Krishnan mendapat keistimewaan dalam cari gali minyak pesisiran pantai Sarawak. Hal-hal itu ada kaitan dengan cara kita kendali dan tangani ekonomi negara kita dan belanjawan. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Terima kasih. Ya, kena batangan. Terima kasih, Datuk Ketua. Kenapa seperti itu, Ketua? Saya juga ingin turut membahas apa ini budget